design PowerPoint. Okay, bertemu sekali lagi untuk pagi ni ringkas sebab untuk lab. So untuk lab kita hari ni saya nak just nak introduce and brief kot secara general supaya korang je nampak lah what the next action detail yang apa one by one yang you kena buat. Jadi untuk hari ni punya session saya record kita punya sesi ni. So kita akan go through by lab sheet lah dengan untuk hari ni saya terus khusus untuk penggunaan software Pro Tools saja. So saya fokus situ sajalah, maksudnya yang lain saya tak fokus kat part lain lah. Itu satu. Maksudnya yang lain tu lain software tu sebab ada yang tanya apa beza. So contoh macam electronic circuit sistem yang dalam Android tu ada part yang kita tak boleh buat lah. Sebab tu saya terus switch pada satu platform, dan ada nak guna multisim pun boleh. Boleh try lah sebab method sama, cuma hari ni saya cuba guide apa the step-step yang you kena buat. Ataupun you nak guna MATLAB pun boleh. So nak guna MATLAB pun boleh, tak ada masalah. Mungkin kaedah berbeza lah untuk off button tu, tapi circuit dengan kaedah you nak absorb bacaan tu supposed kena sama. Tu yang saya tekankan lah untuk kita punya lab session. Okay, ni kita punya apa ni? Ni kita punya lab sheet. Oh, tak boleh detect. Sekejap tak boleh juga apanya. Okey untuk lab sheet sebab tak boleh juga yang kita nak share dalam bentuk PDF. So hanya boleh share dalam bentuk PowerPoint saja. So saya tak boleh share kat sini lah. Present now. Show entire screen. Okay, saya buat macam ni lah, senang. Okay, ni saya okay, boleh nampak saya punya lab sheet. Okay, thank you. Takut cakap seorang ni. Okay, ni kita punya lab sheet. Hopefully semua you dah download kat Outer. Okay, saya nak terus fokus pada yang ni you boleh baca sendirilah tentang teori. Ni dalam kelas nanti saya akan brief lah. So tu sama dalam kelas. So hari ni kita fokus pada kita punya lab. So ni pre-lab yang you kena buat. Untuk tiga pre-lab soalan ni you kena handwritten report kena tulis. Okay, ni equipment yang patut kita akan gunakan lah. Okay, patut kita akan gunakan. Okay, jadi untuk lab 1 kita ada dua aktiviti, part 1 and part 2. Di mana untuk part 1 kita ada apa ni? Untuk part 1 kita ada satu circuit. Semua circuit ni you all kena cari sendiri, usaha sendiri. So untuk sesi ni sebab untuk part 1 ni seperti mana dalam arahan saya dalam grup WhatsApp untuk 5A ni atau part 1 1A ni, you kena lukis you punya circuit diagram bagaimana you nak kira ataupun you nak ukur resistance value for the diode. So kat sini you kena lukis, you cari dekat internet. So hopefully nanti dekat sini you kena take note lah reference mana you kena tulis handwritten, tulis kat mana reference yang you ambil. Kalau apa ni website you kena
detail lah. Tulis dia punya dia punya record ataupun dia punya address of the website. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, okey, untuk kita ukur untuk kalau dekat lab lah, kita akan guna analog ohmmeter. Kita akan guna analog ohmmeter atau dengan digital multimeter. DMM tu digital multimeter, yang AM ni analog multimeter. So ada dua kaedah yang kita akan gunakan. Tapi untuk kita punya lab maya ni, so kita tak boleh buat secara virtual lah ataupun secara praktikalnya kedua-dua ni. So apa yang saya boleh bantuan dan guide dengan menggunakan kita punya simulation ataupun simulator software lah. Untuk hari ni saya fokus pada Pro Tools saja. Satu part yang you kena aware lah. So untuk part tu pun sama. Ini saya akan ceritakan lah step by step bagaimana nak buat. Okey, first untuk kira analog ohmmeter testing. Okey, untuk analog ohmmeter testing ni, kalau kita buka Pro Tools, dia nak masuk. Okey, kalau you buka Pro Tools hopefully semua dah install Pro Tools. Sebab untuk kali ni kita akan cuba buatlah gunakan kaedah sampai Pro Tools. Tak adalah kata kita punya alignment tu. Mungkin kalau saya sempat saya masuk sikit lah Tinkercad. Tinkercad pun satu part yang, tapi tu lah Tinkercad ada part yang kita tak boleh buat lah. Okey, dia buka open project. So dia open project pula. New project. So hopefully you dapat clear lah tengok apa saya present. Sebab tu lah laptop saya pun actually pun dah agak semput lah. Ni banyak sangat. Actually sekarang dah run 3 software serentak ni. Dengan Pro Tools, dengan Google Meet, dengan recording punya software. So saya pun tadi testing nak record. Sebab tak risau lah takut dia akan kata mengganggu lah. So you boleh browse you punya kat mana you punya location yang you nak install secara mudah. Macam saya terus save dalam sini file lah supaya mudah nak cari. So Ali Sedayat select folder. Okay, so ini just one. Net 1A. So ni tak perlu create a schematic. Tak perlu pun kita download schematic bawah sini. Sebab untuk kita punya part ni tak perlu lah. Kalau CAD saya rasa you akan belajar lah benda ni. Untuk PCB pun tak perlu. So kita just focus on circuit saja. Okay, next. Okay, finish. So dia akan build up satu platform, new platform ataupun new kata project untuk you all buat lah. So kita tunggu sekejap, slow ni. So sepatutnya dia terus akan buka lah. Okay, jalan. Sekali lagi saya buka. Saya buka yang saya buat tadi.
Oh, ni tak wujud. Tak apa. Tak jadi pula tadi. So, kita buat new project. Saya repeat balik So, lab ni saya fokus buat lab 1A dulu. Takut tadi saya salah setting. Okay, boleh pergi pada ni. Location yang you nak save. Select folder. Okay, next. Okay, kat sini default sorry. Create schematic. Tadi tak create schematic. So, default saja schematic. So, dia akan bagi kosong lah. Oh, betul. PCB yang tak perlu. So, kita akan create schematic saja. So, bukan tadi saya cakap tadi tak perlu schematic. So, ini schematic circuit lah. So, schematic circuit yang perlu. Cuma PCB yang tak perlu. PCB yang ni you akan buat kat lah. Okay, next. Number project. Just next. Okay. Kat sini you nampak list di mana kita hanya create schematic saja, layout dengan formula tak perlu. So tak ada PCB dengan formula project. So finish. So dia akan keluarkan satu platform untuk you create you punya circuit lah. Okay, jadi kat sini just ringkas lah lab pengenalan untuk Protus 8 Professional. So untuk Professional you boleh nampak ini saya klik selection mode. So memang tak ada apa-apa lah, just macam tu. Okay, kat sini bawah je ada component mode. So component mode ni tekan dia akan berubah lah. So bawah sini kosong. So you kena untuk first session memang you tak ada library kat sini. Memang nampak kosong lah. So you kena put in device yang available dekat library dan Protus ni ke dalam you punya project, baru dia akan appear lah. So tekan P. So first kita keluar diode lah. Saya diode dulu. So sudah ada diode. Cuma kat sini dia letak diode yang generic. Kat sini generic sangat. So nak detail you boleh buat 1N. Kalau tengok pada kita punya step sheet kita ada dua, satu 1N for 001 dengan 1N34. Okay, ini ada dua perbezaan. Untuk 1N 4001 ni adalah untuk silicon, ke 1N34 ni adalah untuk germanium. So kita cari dulu 4001. So automatik akan keluar lah. So saya akan pilih yang atas, tekan OK. So nampak tadi kosong. So sekarang dah ada satu list komponen kat sini. So add lagi. OK, untuk Protus saya dah cuba cari untuk kita punya nak fulfill lah kita punya eksperimen. So nanti untuk you all pun untuk presentation you kena present macam ni lah, step by step. Tapi nak cakap boleh, tak cakap boleh. Tapi kalau cakap tu nampaklah suara tu. Maksudnya kena show up you punya effort, bagaimana you develop you punya from crash. Ada yang baru masuk Siapa baru masuk? Izzat Syahmi. 42 orang ni, ramai pula. Kita 40 orang je kan. Okay. Jadi untuk saya terus masukkan siap dulu. Okay, untuk part germanium so kalau kita cari 1N34, betul lah 1N34. 1N34 dalam kita ni Protus. So memang takkan ada lah. Dia are no match. So tak ada lagi 1N34 dalam level Protus. So apa yang kita boleh, option yang you boleh tukar adalah you cari germanium diode. Nampak? Dia terus keluar lah germanium diode. So kat sini you boleh tengok untuk kita punya kelas saya terus tukar. So nanti dalam report you boleh slash daripada 1N34 kepada AA119. So ini just ni. So kita dah ada dua diode. Ni diode silicon, ni diode germanium. Okay, ni diode silicon, ni diode germanium. So you all boleh buat first untuk ni lah. So bila you klik ni, you tekan right click pada mouse, dia akan keluar lah. So you boleh locate kat mana-mana. Tekan saja. Macam ni pun sama. Tekan saja.
Okay. So kita ada dua diode. Satu N for 001 and second one adalah AA119. So untuk you punya report you slash lah. Bukan 1N34 yang jadi AA119. Hopefully clear untuk kita punya ni. Sebab first adalah bagaimana you nak ukur You nak ukur you punya apa ni? Resistance. Resistance ni. So nanti you boleh cari dekat internet macam mana kaedah nak ukur, how to measure based on last question. So based on the last question yang saya sebut kat sini lah. You kena cari, so you boleh buat untuk you ukur kat sini. Okay. Untuk simulation kita tak akan ada number lah. Sebab kalau practical kita buat real memang akan ada number. Maksud dia akan ada amount lah. Sebab real Sebab real ni actually actual performance. Tapi kalau simulation ni dia ambil the ideal performance. So ideal performance tu teorinya idealnya macam tu dia punya result yang aku dapat. So selalunya you akan, sebab tu dia mention kat sini, a low reading in one way and a high reading in another way should be observed. The exact value doesn't matter. Kalau practical you akan dapat value lah. Tapi kalau simulation you boleh dapat kalau apa ni, sebab kat sini you boleh buat lah. Sebab nak ukur ni you kena nanti carilah dia punya apa, circuit diagram kena nak connect. So boleh tukarkan pada kat sini dia banyak lah. Kita ada DC voltmeter, DC ammeter. Bagaimana nak ukur resistance dekat voltage, you boleh cari. So kat sini kalau sini device, second ni component mode, kat bawah ni ada instrument. So instrument ada banyak part lah. Kata dia ada equipment yang dekat lab you akan gunakan, tapi sebab kita virtual class online, so you boleh guna instrument kat sini. So kita ada voltmeter DC meter. So you boleh gunakan ni lah. Bagaimana, so nanti you carilah sama you nak cari kat internet ke kat YouTube ke, how to measure resistance in diode. So bila saya sebutkan tadi, sebab kita simulation kita tak dapat practical ataupun the actual performance of the diode. So kalau the actual betul lah, kita ukur diode tu physical, kita boleh ukur. Tapi sebab ni virtual, so virtual selalunya dia akan ambil ideal performance ataupun performance yang ideal based on theory. You faham performance yang ideal on theory. Tadi selalunya dia akan display kalau for resistance sama ada dia buat OL atau OL tu adalah open loop, ataupun dia akan display. Dia akan ada dua keadaan, sama ada display kosong atau ada display infinity, open loop atau kalau close mungkin CL lah. So kat situ, so untuk kita punya lab 1A ni, part 1 ni mungkin tak ada value lah. Dan kita terus untuk analog tak ada. So untuk analog kita tak guna. Sebab itulah saya kata tadi, kita banyak platform. Kalau contoh untuk lab 1A ni you boleh sebab kalau tengok sini untuk lab 1A ni kita tak ada ohmmeter. Kita hanya ada voltmeter, kita ada je ammeter. So DC voltmeter dengan DC ammeter. So kat situ you kena cari sendiri kat internet macam mana nak connect. Sebab benda tu ringkas, sebab tu saya tak nak tunjuk. Boleh faham so saya tak nak tunjuk sebab nanti dia tunjuk. Bila saya tunjuk maksudnya jawapan 1A tu terus dapat lah. So tak jadilah learning punya ni. Sebab tu untuk soalan 1A ni you kena buat sendiri. Tapi result ni yang saya boleh share untuk kepada anda. Result yang saya boleh share kat sini adalah, maksud dia you punya result yang AP ni bukan dalam bentuk numbers lah. Dia akan keluar dalam maksud dia kosong terus atau infinity. Itu saja. So you kena cari Itu sajalah.
Untuk digital dengan analog, you boleh sebab macam saya kata tadi lah, bagi simulation, bila simulation selalu tak ada analog, tak ada digital lah, semuanya digital lah. Bila simulation semuanya digital lah. Saya cuba cari lah analog ohmmeter, visual analog ohmmeter yang ada kat web base, yang ada kat web, mana-mana web. Cuma tu lah tak jumpa. Sebab tu tak apa. Yang penting untuk analog ni you boleh kosongkan sebab kita tak boleh buat. So kita terus you just buat you punya lab guna Pro Tools dan dapatkan result kat sini saja. So ini you slash lah A109 and you just ambil rekod berapa. Okay, kalau kat sini ini adalah ohmmeter, ini adalah untuk ukur resistance, manakala ini adalah nak ukur voltage. So sebenarnya dua-dua kita guna digital. Maksud kita dua-dua kita guna digital meter. So kat sini ni nak cari ref dia punya resistance, power resistance yang reverse resistance. So you boleh cari kat internet lah. Untuk ni M bersama. So kalau ni RF, ni untuk resistance, manakala ni adalah dalam nilai voltage. Dalam nilai voltage lah. So you boleh ukur you punya yang penting hint yang saya boleh share kat anda untuk part 1 ni. Part 1 ni ringkas you boleh cari dekat internet ataupun Google lah. Macam mana nak cari resistance, macam mana nak ukur resistance untuk diode, dan macam mana nak ambil bacaan forward voltage untuk diode. Itu kaedahnya lah. Yang penting you can tunjuklah circuit yang you dapat. So ini dalam voltage, ini dalam untuk resistance. So ini actually kena buat kan. Cuma dia bukan analog lah. Kita guna kaedah still digital. Tapi sebab kalau analog ohmmeter, kita memang ada satu button resistance. Cuma kalau saya kata, kalau kat sini memang tak ada Kalau kat Pro Tools memang tak ada. Tapi kalau you pergi dekat Tinkercad, kalau you pergi kat Tinkercad Kalau you pergi kat Tinkercad, biasa nak tunjuk lah. So hopefully you dah tengok. Kalau tengok kita Tinkercad boleh, bukan boleh, dia ada ohmmeter. Itulah kebaikannya lah. Itu Tinkercad. Agak slow. Sekejap dia tak login lah. Okay, saja. Dia tak auto, memang slow lah sebab saya dekat dengan awak lagi. Ni dah guna data. Ni buat pula ni web base punya simulation, jadi agak terganggu lah. So dua application on serentak dengan kamera lagi, memang slow lah jadinya. Tu benda yang you kena terima sikit lah. Okay, ni contoh kita kekal kita kekal kalau tengok. Saya nak tunjuk je. Tapi saya tak nak tunjuk circuit lah. Kita ada dekat bahagian belah kanan ni, kita ada ni. Okey, kita ada multimeter, nampak? Tekan multimeter. Saya akan bawa ke sebelah. Okey. Dekat kekal ni nampak ada mode. Okey, dia ada amplifier, voltage dan resistance. Itu bagus kita kekal lah. Kekal dia boleh terus ambil direct. Macam ni nak kira resistance of the diode. Saya tunjuk ni dia dapat jawapan pula. Sebab you cari circuit macam mana nak kira resistance. So mungkin cadangan saya untuk memudahkan you all, ini you guna Tinkercad. Nak mudah.
Sebab dalam Pro Tools ada. Boleh buat. Tapi tricky sikit lah dia circuit. Betul saya kata boleh buat, tak masalah. Boleh je nak buat. You boleh cari, kalau buat dia bagus lah. Nak mudah, you pergi tekan yang you buat lah. You pergi circuit sebab kat sini dia terus ada mode resistance. So kat sini you boleh connect direct pada diode, tu dampaklah baca resistor. Tu bagusnya tekan lah. Tu untuk tekan. Jelas untuk part 1A. Sebab tadi part 1A ni dia macam lompat-lompat sikit. Yang penting part 1A untuk first table you boleh guna tekan untuk ambil bacaan resistor. Manakala untuk apa ni untuk cuma masalah tekan satulah. Masalah tekan ialah satu. Apa masalah tekan? Diode dia tak ada version. Dia tak ada version diode. Dia hanya tu masalah tekan lah. Lepas tu saya tak. Dia hanya ada sini diode dan diode saja. So diode macam ni saya ambil diode. Dia tak boleh setting modul apa. Nampak? Dia tak boleh setting 4001 ke. Dia tak boleh setting 8A119 ke AN134. Itu masalah dia lah. Sebab tu kita tak boleh capture. Mungkin kat sini result yang you akan dapat hanya pada kita terus lalu-lalunya Engine4 kebanyakannya dia akan ambilnya adalah silikon. Engine4 selalunya diode adalah silikon. So you boleh buat ni yang you boleh letak you punya result hanya kat sini saja. So kat sini memang tak dapat lah. Untuk germanium diode tak ada. Boleh faham Table 1.1 boleh? Aku cakap seorang. Boleh je. Okay, untuk table 1.2 ni for game testing untuk kira forward and reverse voltage. Ni adalah kaedahnya. Saya akan tunjuklah. Sebab untuk ni untuk table 1.8 table 1.1 ni simple je circuit dia. Sebab tu saya tak nak tunjuk. You boleh cari sendiri lah kat internet. Cuba untuk kira forward voltage dengan reverse voltage, ini kaedah. You boleh buat dekat apa ni Pro Tools. Nanti carilah. So ada kena usaha sikit lah. Untuk macam mana nak guna digital multimeter testing untuk kira voltage dekat ni. So nanti you slice lah. Yang ni 4001 ni jadi AA119 dekat Pro Tools. So yang first table guna 3 cat. Second table 1.2 you guna Pro Tools. Maksudnya starting daripada table 1.2 tu sampailah the next semua yang guna Pro Tools. Ni saya boleh brief lah. Okay, dia nak buat. Ni saya akan bincang detail sikit. Sebab actually untuk yang first tu agak senang sikit. Okay, tu yang untuk part 1. Okay, part 2 ada 3 circuit. Ada 3 circuit. Yang pertama kita testing diode. Yang kedua kita testing LED. Nampak macam diode tapi ada panah kecil. So ini LED. So dan yang ketiga kita guna diode Zener. So ada 3 circuit. So saya tak nak kata ni mungkin saya terus go through detail bagaimana nak buat first circuit iaitu figure 4. Okay, figure 4 ni you boleh buka Pro Tools. Okay, letak kat component mode. Kita dah ada 2 diode dalam sini. So tengok balik circuit. First kita kena ada resistance 1K. So tekan balik P 1K ohm. So 1K you terus select resistor. Okay, resistor. So ambil tidak you akan banyak jumpa banyak sangat. So kita tengok dekat library device. Ada tak? Of course ada.
chip resistor. Okay. Lain tak? Dan di bawah lagi pilih. Generate pun boleh. Oh ni tak nak sangat. TC tak nak variable. Ini variable. Ini varistor. So tak apa. Kita ambil yang chip resistor. Chip resistor. So ambil lah mana-mana. Okay 1K. Ambil yang 1K. Okay tu kita punya ni. Okay. Okay tekan sini. Okay keluarlah. Kita punya resistor. Next adalah diode. Okay, ni saya punya diode. Dah. Make sure you nak tekan ni sebelum you select benda ni, you kena tekan ni balik lah, selection mode. So tekan ni. Okay, nak rotate you boleh tekan apa ni ni you boleh tekan ni untuk you rotate lah you punya block. So kalau 90 lah. Sorry, negatif 90 lah patutnya. Okay, tekan saja macam tu pun boleh. Okay, padam dulu untuk diode apa ni diode germanium. Okay, ini kita punya part. Okay, make sure dia dah baru you tukar lah. Okay, masih ada oh ada yang left lah, mungkin line tak kuat lah. Okay, next. Tapi tak apa, actually video ni saya record, so nanti saya akan share lah untuk you punya guide situation lah. Okay, next adalah kita punya VS. Okay, ni adalah variable source. Bila masuk variable source tu adalah sumber kuasa yang kita boleh laraskan. Okay, dia tak mention kat sini. Dia tak mention, dia hanya cakap makna ayat dia. First construct a circuit. Okay, second to vary ID from 0 to milliamp. From 0 milliamp up to 12 milliamp by varying the value of VS. By varying the value of VS. So kat sini you boleh ikutkan kat sini bagaimana nak buat circuit macam ni. So you boleh pergi betul balik. First kita ambil komponen ni, tekan balik komponen mode, tekan ni P ni balik, kita type V source. Ini V source ni V source, DC voltage source. Nampak kita tekan OK. So dah ada satu. OK, ini voltage ni tekan double click 1 volt. So kita laras sampai 15 volt. 15 volt. OK, ni fix. Macam nak jadi variable pula. OK, itu kaedah yang kita boleh gunakan lah. Ini taktik yang kita boleh gunakan, iaitu kita tekan P, kita ambil ini kita practice lah Norelita punya kaedah lah. Dia boleh buat bagaimana ni. So kita ambil trim. Okay, ni resistor punya trim lah. Dia boleh tengok berapa banyak apa ni trim. So nak mudah, kita ambil library yang ni, device ni, preset ni kan, tak ada juga. Okay, ambil trim. Sebab untuk resistor ni kita banyak apa ni kaedah lah, tapi saya cadangkan kita ambil kita punya part untuk device ni adalah macam okay, kita punya targetnya sebab kalau boleh kita ambil device sambil laras ataupun
perintah boleh laras. Ini yang you belajar dekat Tolita, di mana dalam Tolita you dah belajar litar pemanggil voltan. Kat situ kita boleh praktis lah litar pemanggil voltan kat situ. Sebab bila litar pemanggil voltan kita boleh buat. Ini litar yang saya dah buat. Apa yang rest. Okay, port HG. Tak ingat nama dia. Port HG ya. Potential HG. Okay, itu. So port HG aktif, label aktif. So tekan OK. Sebab dalam library ni banyak, dalam Protos ni terlalu banyak circuit. Sebab tu kalian tak teringat benda tu. Okay, sebab nanti ada button tu yang paling penting kita nak. Boleh nampak ada button naik dan ada button menurun. Kat situ bila laras. Tu you just connect lah. Okay, dia boleh sambung. Apa punya? Pergi. Okay, next kita pergi pada ni 1K dan ni adalah kita punya diode dan ni kita punya resistor. So dah complete kita punya ni. So kat sini okay, nak mudahkan kita punya pembacaan, so you kena letak voltmeter lah, DC voltmeter. So DC voltmeter kat sini. Oh, tak boleh. Sekejap saya laraskan balik. Tak connect. Itu masalah. Okay. Bonus connect. Hal. Saya tak balik. Okay. So saya buat balik. Kita letak DC voltmeter sini. Sebab tadi dia tak connect. Okay, bola dia connect. Ini pun saya nak buang benda ni. Dia agak sensitif sikit. Itu masalah tu. Okay, sambung balik. Okay, ini kita punya bacaan lah. Kenapa nak jadi bacaan? Okay, kita tak kosong dulu. Sebab ini adalah connection. Connection for VS kita. Connection for VS kita. Okay, kalau tengok pada kita punya lab sheet. You kena ukur apa? Dua benda. Yang pertama, current diode. Yang kedua, voltage diode. Okay, macam ni nak kira current diode dengan voltage diode? Macam mana nak kira current diode dengan voltage diode? So, bila sebut current diode, confirm lah kita kena ada DC emitter. Ni current. Ni current ni. Keluar balik. Masalah. Okay, DC emitter. Okay, ini M. Kalau lagi voltage, DC voltmeter. Okay, isu yang saya nak tanya, ni kita jawab semua. But kita sekarang kita nak apa? Kita nak fokuskan kita punya
Kita sekarang nak kira voltage drop pada diode ni dengan kita nak kira current yang mengalir pada diode satu ni. So apa kaedah yang kita boleh buat? Voltage nak sambung macam mana? Tolong jawab. Okey, ammeter? Okey, alhamdulillah ada yang dapat jawab. Ya, tulis tak ini kan. Patutnya boleh jawab lah. Okey, kenapa? Betul terima kasih. Saya tak tengok siapa yang jawab tadi. Okey, voltmeter you kena sambung selari. Sebab apa? You dah belajar dalam tulitan. Voltage bila sari dia sama. Ini dengan ni sama. Parallel. Sebab tu ni saya sambung selari. Nampak? So voltage yang ada kat ni sekarang saya sambung selari dengan voltmeter ni. Sebab tu saya sambung selari. Manakala ammeter saya sambung secara sesiri. Sebab apa? Current sesiri sama. Satu cabang sama. So kalau saya putarkan ni tak payah. Sesiri saya buat macam ni lah senang. Okey, ni diode saya. Okey. Sikit. Kau boleh lukis tu. So nanti you kena buat macam ni lah. You kena record video macam ni lah. Macam ni you buat. Okey, ni saya sambung secara selari. Voltage ni saya sambung ke ni saya sambung kat sini pula. Silap. Sorry. So betul ni. Cuma ni kita sambung ke sesiri. Okey. Nah, bagusnya saya tak kejap. Okey, macam tu. Nak nampakkan selari dia macam ni lah. Kita buat. Dan ni adalah. Okey. Tu kaedahnya lah yang boleh kita tunjukkan bagaimana nak ambil bacaan. So ini agak macam tak boleh cantik lah. So saya pergi circuit yang saya dah buat. Okey, ni circuit yang saya dah buat. Okey. Actually sama je. Cuma you boleh compare lah susunan dia. Ini orang kata live buat. Yang ni saya buat sebelum kelas lah. Dan ni saya terus buat senang. Saya buat terus dua. Saya buat diode 4001 dengan 34 serentak. 34 pula. AA119 serentak. Kat situ you boleh nampak lah. Laras pun boleh balik. Okey, ni saya dah buat. So apa yang you kena buat? Ini table. Ni. Nanti you padam Ni bukan 1N34 jadi AA119. So ni milliamp, ni volt. So automatic you kena setting kat sini lah. Milliamp default M default M nampak. So you kena double click. You boleh pilih kat sini. Milliamp. So okey, dia akan keluar milliamp. So saya tak nak guna yang ni lah sebab saya terus jam tu apa yang saya dah buat lagi senang lah. Sebab nampak cantik lawa sikit. Dan saya terus buat dua-dua senang. So saya terus kaji serentak. Okay, ni milliamp, ni volt. Dia nampak So apa yang you kena buat? Okay, first you kena laras semua kosong. Ni pun kosong. Hopefully you nampak lah kosong. Okay. Okay, first terus run lah. Ni saya setting 10. Sorry, kita ambil 15 lah. Okay, kalau ambil lagi kecil lagi nampak lah dia punya perubahan ni. Contoh saya ambil 15 lah. Ni pun saya setting 15. Sebab apa? Ok,
Okay, apa yang saya nak buat untuk part 2 ni? First, you kena develop you punya circuit dalam putus. Yang kedua, you kena absorb lah EKG ni. Dan you kena orang kata record all readings dalam satu table. So sebagai mudah. Okay, ni saya on saya run. Okay, nampak? Ni 0 volt, ni 0 volt. Ni 0, 0. 0 lah. Okay, contoh saya fokus pada figure 4 dulu. Okay, untuk IN4001. So, IN4001 saya buat IN4001 ni. Kita naikkan first, kita naikkan 1%. 1% daripada 15 volt. So, dapatlah 0.15 volt. Okay, 0.15 volt. Okay, kat sini yang you kena tengok lah. Sebab tu saya kata bila kita buat besar, so dia terus keluar besar lah. Sebab tu nanti better. Semalam saya test 10 volt, baru nampak sikit dia punya bacaan tu cantik. So kalau 15, dia terus pergi 15, 0.5 volt. Sebab voltage pada diode ni dia ada strip ataupun ada orang kata block yang membolehkan arus mengalir. So kalau untuk silikon 0.3, untuk germanium 0.7. Itu teori. So kalau tengok bila 0.1 volt lalui, so dia masih block, current tak lalu lagi. Macam kita tahu current tak lalu, tengok sini, current tak ada, kosong, masih kosong. Sama juga macam ni, kalau saya naikkan 0.5, dia terus ada. Okay, ni 0.08. Sebab voltage yang kita kenakan 0.15. So sebenarnya dah agak tinggi lah. Sebab tu macam tak practical. So saya tukar balik lah. Sebab nanti bila you nak plot graph tu tak cantik. So saya terus letak 10. Ni pun sama, saya letak 10. You boleh capture lah, nampak perubahan dia. Okay, saya run balik. Okay, ni kosong, ni kosong. First kita fokus pada silicon dulu, IN401. So bila you naikkan voltage 10 volt, ni 0 volt, 0.10, ni 0 mA. Masih tak ada current. So apa yang benda ni yang you kena buat lah dalam you punya lab, di mana all reading, kalau tengok dalam lab sheet ni dia buat dalam macam ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ada 10. Dan dia tak mention pun berapa VS betul. Dia so vary saja. Maksud dia by varying the value of VS. So VS tu kita yang kena adjust. So sebab tu saya buat short briefing sikit di Google Meet ni supaya all boleh nampak lah cara ni. So apa yang saya nak highlight kat sini, you kena record ID dengan VD ni serentak dalam table. So nak tak nak you kena buat satu table. So saya cadangkan terus lah, you terus buat dalam Excel. Macam semalam saya dah buat. Sebab bila you buat dalam Excel, you terus plot the graph automatic. Itu yang mudahnya lah. Ni saya dah buat. So Excel ni pun you kena hantar sekali dalam you punya handwritten report. Yang you buat lah bacaan berapa. Ini contoh lah, saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Okay, ingat kedua-duanya adalah diode. So macam ni nak buat graf ni, berdasarkan benda ni, tengok YouTube lah. So saya tak nak ajar lah macam ni nak buat graf macam ni, jadi part lain pula. So
First saya nak tunjuk macam ni saya mudah. Okay, first you naikkan 0%. So VD berapa? 0.10. VD 0.10. So buatlah 0.10. Okay, bila VD 0.10, result yang dapat berapa? Ni 0.10 volt. Dia dapat 0 ohm. So buatlah 0. Okay, cuba you naikkan lagi. Naikkan Okay, 0.20. Dia naik kan? Naik. Okay, cantik. 0.20. 0.2. Dan bila 0.2 masih result yang sama, iaitu 0. Kan? 0. Okay, nampak automatik dia akan buat graf. Okay, yang seterusnya naikkan lagi. 0.3 pun sama. 0.4. Okay, sekejap 0.3. 0.3 masih sama. 0.4 actually dah ada bacaan je. Tapi kat sini bacaan je hanya 2 decimal place. Tak boleh nampak lah. Sebenarnya ada bacaan, tapi tak apa. Untuk 0.4 tu sama. Boleh laras tak? Sekejap Saya rasa macam boleh laras. Macam tak boleh laras. Kalau micro M mungkin boleh nampak kot. Just saja nak tunjuk kat anda. Saya nak tunjuk baru dia ada value. Nampak? 3.06 micro. Maksud tadi 0.003. Kalau ni lah. Okay, tak apa. Kata untuk kita punya learning ni, saya maintain je lah. Sebab nak tunjuk kat anda bahawa bila bacaan tu ada positif kat depan tu maksud dia ada, sebenarnya ada reading. Cuma tak nampak lah. Sebab kita punya range tu kecil sangat. Okay, 0.40. 0.4. So bacaan dah jadi 0. Tadi 3.0 micro. So 0.0. Betul Okay, tak apa. Biarkan graf tu macam tu. Okay, next. Kita naikkan lagi. 0.47. Dia dah jadi 0.02. 0.47. 0.47. Naik pada 0.2. Okay, itu graf kita. Okay, naikkan lagi. 0.52. 0.52. 0.52. So 0.52. Ni VD 0.52. Kita dapat 0.07. 0.7 dia. Sorry, 0.07. Oh, silap. Ini pun salah ni. Tadi saya turun balik. 0.47, 0.02. Silap, sorry. Ni 0.02. Manakala ni adalah 0.07. Okay, nampak nampak graf dia dah cantik lah. Okay, next. Jom naikkan lah. Okay, 0.52, 0.7. Okay, 0.54. 0.54 0.54. Okay, masih 0.54 jadi 0.15. 0.54. Result yang keluar adalah 0.15. 0.15. Okay, kita dah nampak. Okay, next. Pergilah sampailah 0. Terus naik pada okay, terus saya terus pergi pada 0. Okay, sekejap. 0.58. 0.58.
result yang you dapat adalah 0.39. 0.39. Lepas tu 0.59. Jadi 0.59. Sorry. 0.006 0.61 0.61 jadi 0.79. 0.61 dapatlah 0.79. Okey, nampak ke dia dah lawa macam tu. Cuma next apa ni, kita tengok bacaan. So you boleh naikkan sampailah tengok bacaan dia. Sebenarnya banyak data ni. So kalau tengok perubahan tu, first mungkin you boleh ambil quarter by quarter lah. First kita ambil 15%, first second kita ambil 20% to 25%, macam ni 26%. So ambil lagi. Okey, 31%. So sini 0.64 sampailah. So result yang you akan dapat adalah 2.03. 2.03. Okey, tu dah nampak graf dia. Sebab okey, so you boleh extend dia ni. So you naikkan. Okay, dia meningkat. Tapi tengok dia punya voltage tak berubah. Okey, 0.65 baru berubah. 0.65. Barulah you punya sekarang 2.33. Okay, you naikkan sampai 50% lah. %. Okay, 0.66. Jauh lah. So graf diode memang macam tu. 3.47. Okay. So ini yang you kena buat lah. Sebab ini semua dalam mA. So you buat lah. Naikkan. Naik pun. Okay, saya naikkan lagi. Okay, kita tengok. Saya dah naikkan 70% lah. 75. Okay, 75, 0.68. 0.68. So current yang lalu tu yang dibenarkan adalah 5.74. So you naikkan lagi sampailah mungkin ni 85% lah saya ambil. Okay, 0.69. Dia pergi pada 6.93. So graf dia macam tu lah. Dan teruslah pada next 100. Saya terus naik 100 lah. Okey, 0.7. So 0.7. Berapa dia punya ni? 9.3. So 9.3. Okey, itu graf dia lah. Okey, ini yang you akan capture lah. Ni dah sampai 100%. Ni saya naik 100%. Maksudnya ni dah high voltage kita supply. Nampak? Untuk silicon
dia maksimum ataupun voltage yang dibenarkan adalah 0.7 volt. Maksud dia tu dia dah block habis tu. Tu dia punya maksimum yang dia akan ni. So bila you plot dia akan nampak graf macam ni lah. So nampak macam actual eksperimen pula. Sebab kalau simulation you akan nampak cantik ni. Sebab actually theoretical secara teorinya you akan dapat result macam ni lah. Mana. Ni. You akan dapat result macam ni. Okay, ini untuk diode biasa. Ini adalah untuk diode Zener. Diode Zener dia terbalik. So actually the same orang kata activity lah yang kena repeat. So ni yang you kena buat, you akan dapat lah result. So bagaimana you nak ambil bacaan berapa? Minimum 10. So mungkin you daripada 10 tu 100%, mungkin you boleh pecah pada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 sampailah 1%. Dia faham? Maksud dia you boleh laras start daripada 10%, 20%, 30%, 40% sampailah 100%. Boleh faham? Sebab dalam table ni kita hanya nak lebih kurang 10 reading, just 10 reading only. So okay kot. Ni. So ni 10 reading. So kat sini dia minta you plot the graph. So bila you dah ni plot forward characteristic for both diode the same graph. So macam bila you buat kat Excel automatic activity ni dia dah buatkan to you all lah. Bila you buat kat Excel senang lah. Okay, ini untuk silicon. So silicon 0.7, manakala germanium 0.3. Sorry kalau tadi saya terbalik. Silicon 0.7. Secara teori ni kita nak, secara praktikal kita dah buat kajian, nampak 0.7 ini. Dan kalau you buat kat bawah ni pun kita punya ni ni. Contohnya saya naikkan 10%. Sama jugalah kaedahnya. Okay, ni 10%, 0.3, 0.64. So sama. So you boleh copy benda ni untuk the next sheet. Okay, ni untuk silicon. Untuk the next ataupun untuk the new sheet, you terus record as a germanium, iaitu AA1119. So untuk kita punya ni AA19119 So bukan based on kita punya lab sheet lah. Lab sheet IN34 tu tak ada benda tu. Tapi tak apa, yang penting you buat dia punya kaji kat sini. So ini selesai untuk figure 4. So the same method. Cuma kat sini ada soalan determine the buck resistance for the diode. Determine the buck resistance for both diodes. So dia ada rumus dia. Boleh refer kat, boleh cari dekat internet, ada rumus dia. So simple dia punya equation. Boleh tulis kat sini. Dah lama tak buat kat sini ni. Tu dia save saya punya ni pula. Comment. Okay. Tak buat ni benar not responding. Apalah. Dia hang lah. Saya banyak sangat buka software ni. Satu masalah lah tu. Satu hal lah. Bila kita terlalu banyak sangat Dia terlalu banyak sangat software ni yang memang guna apa ni? Sign kot. Sign. Kita ingat lah. Terus. Betul kat sini. Okay. Actually dia kena cari R. Itu masalah itu. Okay. Saya buat
RB. Okay, RB. So RB actually V equal to IR. So bila R V over I. Okay, tapi dia ada dia punya inilah. Ni dia punya rumus. Beza dia. Perbezaan V dengan perbezaan I. Okay, jadi kalau tengok sini so berapa voltage yang you nak kena, apa bila sebut perbezaan ni confirm ada V1 tolak V2. Payah betul lah. I1 tolak I2. Aduh, sabar. Kalau buat kat whiteboard senang sikit. Okay, so dia kata measure at ID, dia dah mention sini 1 mA dengan ID 4 mA. So kita ambil bacaan lah. So berapa, maksud dia kat sini you ambil untuk ID. So kat sini you dah nampak I1 payah 1 mA sabar. Okay, ni A, maka I2 adalah 4 mA. So you boleh based on graph tengok graph, you tengoklah ketika 1 mA berapa VD yang ada based on graph tadi. Ketika 4 mA berapa VD kat sini. So you tolak lah. Hopefully ni arbak dia faham So untuk forward voltage for the baud diodes, label this value in the graph. So ini you boleh tengok macam mana from graph yang kita dah buat tadi, determine the forward voltage drop. So kalau tengok kat sini, you boleh tengok pada theoretical VD. VD forward bias region, you boleh tengok bila start orang kata kat bawah ni, you boleh tengok berapa value VK untuk diode silicon 401 yang bila sini, kalau ni graph dia start naik itu, ni start naik itu berapa, dah payah betul lah. Okay, sebab ini I, ini V. Okay, bila I naik tu berapa nilai V tu? Contohlah, ni contoh. Start naik tu berapa nilai V? So tu VK dia lah. Jelas Okay, still follow saya? Kau nak senyap ni? Okay. Boleh Okay, Alhamdulillah. Saya juga bantu anda step by step ni. Risau juga kalau tinggal macam tu. Takut tak tergerak. Okay, untuk so untuk ni untuk kita punya session ni cantik ni. Sebab untuk for figure 5 and figure 6, you hanya tukar apa? Hanya tukar kat sini saja. Tukar diode lah. Kalau tadi kita test diode 401 dengan AA119. So for figure 5 and figure 6, sini you tukar LED. Yang ni you tukar Zener. Okay, so kalau LED, you boleh type lah LED. Ni banyak lah. Yang banyak, you ambil ini yang device ni. Okay, settle. Ada yang kita punya library. And then next kita ambil satu lagi dari Zener.
Okay, ini pun banyak diode Zener. Diodes. Benda tu. Masuk kelas ke apa? Bukan masuk kelas. Apa yang penting kau masuk. Okay, diode Zener pun banyak okay tu. Benda tu boleh masuk kelas ke apa? Ni diode Zener. Ni diode Zener. Ada orang pun nak masuk kelas ke apa? Tak ada. Okay. Okay, yang dia tekan. Okay lah. Channel Zener. So, Zener dah ada. Okay, sorry. Tekan ni. Diode Zener dah ada. Tutup dulu Apa-apa you nak tambah, you kena orang kata stop simulation dulu. Baru you boleh tambah lah. Ni diode Zener kita. And next, kita punya LED. So, you yang tukar situ lah. So, the same orang kata aktiviti lah yang you boleh buat untuk figure 5 and figure 6. Sama kot, sama je. So, nanti you create lah. So, untuk Excel you akan ada first untuk silicon 401, second sheet 2 AA119. Yang ketiga sheet 3 you buat untuk LED. Yang keempat you buat untuk Zener. Okay, selesai. Tu je kot. Saya nampak. Dah habis tak ada VZ. Ni tentukan sama lah. Okay, ni just discussion you jawab saja handwriting. You nak jawab ni bila sebut handwriting report maksudnya you dari dua pilihan lah. Nak guna drawing tablet macam saya ni. You tulis kat situ. Tulis terus. Boleh juga kan. Compare. Boleh juga. Ataupun kalau tak ada drawing pad ni, you boleh print, tulis, scan. Okay, untuk scan tak perlu cari scanner. You ni handphone saja. Banyak apps. Genius Scan boleh. Bila you ambil gambar, dia punya cara dia scan tu macam scanner. Bagusnya. Automatic dia akan convert to PDF. Genius Scanner. Tak tahu saya ke. Apa nama software tu. Yang biasa saya guna lah. Genius Scanner. Betul. Genius Scan. Genius Scan. Nama software tu. Genius Scan. Untuk guna handphone saja. Mudah. Okay, jawab saja soalan. Lain tak ada calculation. So, yang ni tak perlu lah. Kita dah buat kita punya graph. I versus VZ tu kita punya Excel. So, you hanya buat hantar kat sini lah. So, untuk you punya result, you akan ada 4 sheet lah. So, ini 4001. Nanti you kena, you nak contoh, nak mudah lah, you copy senang. Copy. So, kat sini yang you buat lah. Ini untuk AA 119. So, copy lagi lah. Create a copy to the end. Okay, ni you buat LED. And the last you buat untuk Zener. Okay, Zener. Okay, selesai. Cuma data tu lain-lain lah. Ni create up balik lah. Kosongkan balik. LED pun yang kena kosongkan balik. Zener pun yang kena kosongkan balik. Okay, itu saja. Sejam lebih lah. Sorry ambil masa lebih sikit. Untuk pagi ni, kurang you nampak lah step yang kurang lab 1 kita buat juga lah. Untuk you punya rujukan. Okay, jelas? Ada apa soalan?
Okey. Voltmeter ni. Jap. Aku dah stop present. Tunjuk jap. Voltmeter ni ke? Ni. Ni tengah-tengah. Yang ni betul? Yang saya tunjuk ni betul Aiman? Ni. Okey, yang ni kita nak tahu sebab ingat kita punya circuit VS betul ni. Kita punya circuit VS. Maksudnya kita boleh laras kita punya resource tu. So bila kita laras kat sini, contoh saya run. Sebelum saya laras, saya just nak tahu berapa Vin yang incoming for the circuit. So contoh saya laras, contoh saya tekan kosong. Saya tekan kosong Okey, ni kosong 0%. Walaupun 10 volt kita bagi, tapi yang masuk dalam circuit ni hanya 0 volt. Sebab kita kosong. Saya naikkan sikit-sikit. Nampak? Barulah keluar volt yang masuk. So, sekarang yang volt masuk dalam circuit ni hanya 3 volt. Ni adalah litar pembagi voltan. So, 3% kat sini, lagi 97% yang kat atas. So, kita tak ambil atas ni. So, sebab ni selari ni selari. Circuit ni. So, ni selari. Nak conteng pun tak boleh. Tak boleh conteng kalau ibu tak boleh. So, voltmeter yang kat sini kita just nak tahu berapa Vin ataupun Vs yang masuk dalam kita punya circuit ni. Macam ni saya laras 10%. So, yang masuk 0.94. So, 0.94 lalu sini. So, yang sekarang volt yang dekat V2 tu adalah 0.3 lah. Itu secara mudahnya. Okay, boleh? Okey. Lain. Sebab saya cuba rekod lah ni. Sebab ada yang Okey, 10 volt lagi senang. Sebab lagi bila 15 bila pecah 10% tu jadi 0.15. Dia besar sikit. Kalau 10 dia kecil. So bila kita pecah 0.1 lagi kecil. So lagi kecil ni nampak accurate lah. So you buat 10 volt. So step 1 10%, step 2 20%, step 3 30. So ada nak mudahkan. Sebab tadi saya main buat saja. So untuk you punya penerangan ataupun you punya pelaksanaan lab, you buat 10%, 20%, 30%, 40%. Sampailah 100% lah. Clear Okay, ada lagi? Okay, ya. Okay, 5 November. 2 minggu. Untuk, okay. Dalam link yang saya share dekat kita punya chat, dekat Google Meet ni, untuk attendance saya ada highlight 2 benda lah. Yang pertama, written report. So, written report you kena submit 5 November. Itu last lah. Untuk present, untuk yang you record you punya macam you buat YouTube tu, you kena combine dengan lab 2. So, satu video buat lab. So, satu video combine tu 2 lab. So, untuk video presentation, you kena buat lab 1, lab 2 dalam satu video yang you kena submit sebelum atau pada 19 November. Sebulan lagi. So, tak terlampau orang kata just stick kot you nak buat video. Sebab last semester satu lab satu video. So kali ni saya combine supaya you nak upload tu serentak sekali. Senang. Yang penting ada isi lah.
Isinya you tunjuk step by step you buat. Presentation video. Amir Azizi. Presentation tu video. Maksudnya dalam saya punya ni saya tunjuk saya punya internet, bayarlah internet. Betul. Scene recording. Okay, yang first tu nampak lah kurang-kurang waktu you punya, yang penting saya nampak you buat. Misalnya saya nak record terpulang. Macam contoh video screen saya buat ni, sebab Google Meet guna kamera, so saya tak boleh record dengan kamera sekali. Tu ikutkan macam saya guna Deboot ni. Deboot ni. Ni Deboot software. Deboot by NS Software. Ni untuk scene recording lah. Kita boleh juga record kamera sekali ni. Kamera overlay kamera. So enable. Sekarang isunya saya tak boleh enable lah kamera ni. Macam sebab apa saya tak boleh enable? Okay, contoh saya tutup Saya tutup kejap Google Meet. But bila dua software nak guna satu device, dia tak boleh, dia tak benarkan. Saya close juga. Saya close kejap Okay, ni contoh Saya close saya punya kamera. Okay, saya guna Deboot. Okay, sekarang saya onkan saya punya kamera kat sini. Okay. Dan nanti akan ada kamera sekarang tak ada ni. Untuk Deboot ni bila you record, bila dah sekarang dia tengah record saya punya screen dengan kamera sekali. Nanti you akan tengok kat sini. Nanti for the next dia akan boleh tengok lah. Dia punya ni. Ni sebab dia tak bagi tengok sebab sekarang tengah record. Sebab tengah record, nanti you boleh tengok lah. Nanti bila saya upload kat YouTube, you akan nampak bila guna Deboot ni, bila you enable camera overlay ni, you akan nampak you punya picture dekat tepi hujung bawah ni. Korang bila you explain tu, okay, sambil buat, sambil nampaklah muka you saat ni. So ini Deboot software. You boleh cari dekat tutup lah pula pasal offline ni. Oh ya, betul. Okay. Ada lagi kan? Tutup je lah. Okay, tu kaedah lah. Okay, boleh ada soalan lagi? Yes. Video. Ya, betul. Step by step. Okay, video tu you jangan present you punya handwritten report you present yang you buat. You develop circuit ni yang saya tunjuk ni, step by step. Nampak muka, lepas tu you cakap okay, saya laraskan 0%, 2% apa jadi. Lepas tu you masukkan dalam you punya table, nampaklah graf macam ni. Itu saja. So video 1 untuk lab 1, video 2 untuk lab 2. So kedua-dua video ni you combine dalam satu video untuk you upload kat YouTube. So untuk lab hanya 2 video saja. Video pertama lab 1, lab 2. Sebab tu saya bagi sebulan untuk video. Sebab nak combine 2 lab. So kalau praktikal sebenarnya kalau kita face to face, satu lab seminggu. Tapi ni sebab simulation dan kita virtual, so sebab saya bagi 2 minggu lah. Kurang mana yang bila duduk rumah tu saya tak pasti lah, yang bekerja ke atau ada komen keluarga tu, you boleh dapat bagi-bagilah masa. Okay, boleh? Ada lagi persoalan?
Tak perlu. Okay, value dalam table tu you buat 10 je. Ni. 1, 2, 3, 4. So maksud dia bila pertama ni 10% nilai dia. 10% VS. Ni 20%. Ni 30%. Ni 40%. Ni 50%. 60. 70. 80. 90 and 100%. So tu saja. So ada 10. 10. So maksud dia apa? Faham tak 10% 20% ni? Maksud dia bacaan kat sini. Ni. Sekarang ni saya tengah arah lagi. Ni 3%. So dia naikkan 10%. Okay, ambil bacaan ni dengan ni. Naikkan 20%. Ambil bacaan ni dengan ni. Sampailah 100%. Ni dengan ni. Bukan ni Jangan ambil ni pula. So kita fokus pada VD. VD dengan ID. Okay, clear? Tadi siapa tanya tadi? Aiman Marwi. Okay, thank you Aiman. Ada lagi yang lain? Tu intern boleh buat intern. Okay, Izzat. Macam ni? Putus tadi. Lab apa? Lab? Okay. Okay. Lab report semuanya bertulisan tangan. Ya, betul. Semua bertulisan tangan. Lepas tu saya cakap tadi, ada dua pilihan lah. Sama ada you nak buat macam saya ni, guna apa? Menggunakan drawing pad. You boleh conteng lah. Sebab untuk PDF boleh drawing kat sini. Drawing markup. You boleh conteng lah. Ataupun you print lab sheet ni, you tulis, lepas tu you ambil gambar. Ataupun dalam handphone you ambil gambar lah. You download. Bukan download you install dalam you punya handphone Genius Scan. So bila you scan, dia ambil gambar tu macam scan. Tu another option yang you boleh buat. So tak adalah. Boleh jelas? Mantap. Okay, kalau tulis tangan. Okay, kalau tulis tangan, maksudnya you kena print lah. Siapa? Ada kat nak hantar by hand. Ikmal Fitri. Boleh juga. Saya ada kat Paguh. Ikmal Fitri duduk mana? Boleh sangat lah. Nanti saya letak kotak biasa. Kotak aku dah hilang. Nanti letak bawah tu macam biasa. Boleh juga. Cuma itulah nanti dalam outer takut you punya notification tu you tak hantar. So kurang-kurang hantarlah satu. Sebab tu saya kalau boleh siapa yang ada kat Paguh tu, siapa ada kat college tu yang nak hantar dekat report ni boleh juga. Tapi kurang-kurang you scan satu report untuk you upload. Sebab saya nak clearkan you punya notification ataupun you punya markah dalam outer tu. Sebab nanti outer you detect tak hantar, tapi markah ada. Macam tu lah. Boleh faham so siapa yang nak hantar hardware ataupun you nak hantar report by hand, boleh, tak masalah. Cuma dalam outer nanti, dalam activity tu you just upload
kurang you hantarlah something. Apa ni? You kena hantarlah satu, you scan satu report tak apa. Result table, mana-mana table lah. Yang you kena hantar. Okay, ada lagi? Untuk lab 1. Wow, faham. Okay, thank you. Okay, ada lagi? Okay, apa-apa PM lah. Sorry, jangan PM. Ni nak jawab. Apa-apa bincang dalam grup WhatsApp lah. Alhamdulillah yang banyak menanya tu maksudnya korang-korang you nampak lah start. Saya pun tengah puas mikir lah macam ni nak buat lab virtual ni. Tu yang ini je yang saya rasa boleh kot korang-korang you nampak lah. Macam ni nak ambil bacaan. Tu you transfer reading tu daripada apa ni voltmeter, ammeter kepada Excel, you nampak graf. Kat situ satu part yang you belajar lah. Sebab nanti dekat lab pun itu juga you buat, cuma you kena tulis lah. Cuma kat sini mudahnya you dah transfer the Excel terus develop automatic you punya graph. So itu lagi mudah pun lagi cepat. Compare you buat manual, you tick one by one kalau dulu waktu belajar kan. Itu lagi susah sikit lah. Okay, ada lagi? Betul. Okay, saya yang penting gini, dalam MATLAB yang penting connection macam ni. Cuma presentation dia bukan macam ni. Dia punya voltmeter dengan ammeter bukan macam ni lah. Itu yang you kena tengok setting lah. Hari ni saya terus fokus pada Protus dan Tinkercad sikit. Sebab Tinkercad ni macam ni basic development platform for basic learner ataupun sekolah rendah, sekolah menengah. Sebab dia tak ada sangat kata komponen-komponen yang tricky. Sebab tu untuk part A saja yang kita akan guna Tinkercad. Cuma part A1 bila nak pergi yang itu untuk cari R resistant for diode lah. Tapi untuk you cari VD ataupun voltmeter you boleh buat dekat Pro Tools. Cuma dekat MATLAB actually circuit sama, cuma kaedahnya, platformnya ataupun dia punya actual display tu bukan macam ni lah. Bukan macam ni lah kalau MATLAB dia gunakan Simulink. Simulink pun dalam saya laptop saya minta maaf lah. Saya memang tak boleh install MATLAB. Sebab tu diakui lah MATLAB agak berat. Saya pun lepas nak install MATLAB ni. Sebab dia mengganggu saya punya sistem lah. Laptop pun dah agak lama. Sebab tu agak siapa yang boleh buat MATLAB boleh lah buat MATLAB. Circuit sama, cuma kaedah yang nak ajar tu berlainan sikit lah. Boleh untuk MATLAB. Dan siapa yang PM saya dah share beberapa video lah bagaimana dia buat diode karakteristik eksperimen dekat MATLAB. Itu pun boleh different. Okay, ada lagi? Allah. Enggak putus. Allah Akbar.